Sekarang kita pi pada pentafsiran dia. Wal as, demi masa. Inilah yang selalu kita temui dan kita jumpai dalam lafaz Al-Quran. Demi masa. Tetapi bila kita menghayati banyaknya karya-karya ulama, terutama dalam kes bidang pentafsiran, kita ada tafsir period awal, period mutaqaddimin, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan seangkatan dengannya. Yang pertengahan seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Alusi, Imam Al-Qurtubi, Imam Baydawi. Dan yang terakhir ni seperti tafsir Khazin atau tafsir Ibnu Qasir, kebanyakannya menterjemahkan ataupun mendefinisikan demi masa. Tetapi saya akan sebutkan daripada kepelbagaian tafsiran ini antara makna-makna yang diletakkan dan didefinisikan oleh ulama pada kalimah wal as. Ada yang mendefinisikan al-as ini ialah penghujung waktu siang sebelum tibanya waktu malam. Penghujung waktu siang sebelum tibanya waktu malam. Ada yang definisikan demikian. Ada ulama yang mendefinisikan al-as ini ialah waktu ataupun time yang dilalui oleh manusia. Kita hidup dalam waktu, tempoh ni kita lalui benda tu dalam hidup kita. Yang ketiga, ada yang mendefinisikan al-as ini sebagai solatul wusta, iaitu merujuk kepada solat asar lah, asar. Dan ada lagi definisi-definisi yang lain. Tapi tiga ini agak terkedepan dan lebih terkenal berbanding dengan definisi yang lain. Apa pun nak mengembalikan makna dia, kita kena rujuk satu kitab karangan Imam Lughah, Imam Bahasa, Imam Linguistik yang besar, iaitu Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Dalam kitab dia Mu'jan Al-Fazil Quran, lafaz-lafaz Al-Quran. Dia mengatakan al-as ini adalah asal daripada kalimah asara. Asara ni maksud memerah ataupun menekan sesuatu. Benda ni dianggap suatu benda yang penting, yang telah ditetapkan oleh Allah. Apapun kebanyakan jumhur ulama memilih makna yang kedua tadi, iaitu wal-as, demi masa yang dilalui oleh manusia. Kita pergi pada ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ada kalimah lafi tadi sebagai penguat. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, atau kita boleh meletakkan makna yang lebih sesuai, sesungguhnya semua manusia. Tak kira dia tu beriman, lebih-lebih lagi yang tidak beriman, berpotensi untuk menjadi rugi. Kita semua ni Allah nak habaq, sebab inna di depan tu lafaz taukid. Lafaz taukid ni lafaz penguat, lafaz yang mengandungi ketegasan. Yang disebutkan oleh ulama-ulama lughah, bila guna lafaz inna, semua manusia yang membaca ayat selepas lafaz ini harus memandang serius. Memandang selepas kalimah pada inna ni sesuatu benda yang besar yang nak dihabaq dan digambarkan oleh Allah. Perhati betul-betul. Semua manusia, baik yang beriman, baik yang tidak beriman, semuanya ada potensi untuk apa? Potensi untuk rugi dalam hidup mereka. Bila potensi rugi, jadi kita harus memenuhi setiap masa yang Allah bagi. Setiap masa yang dikurniakan dan dianugerahkan oleh Allah ini untuk mencari perkara-perkara, amalan-amalan yang boleh mendatangkan redha Allah atas kita. Jadi amat-amat malang bagi manusia yang berakal bila Allah mendefinisikan ini sebagai satu bentuk kerugian total. Semua manusia ada potensi dan boleh jadi rugi, kecuali ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah, terutamanya 4 benda di dalam ayat ini.
Jadi kemestian bagi kita dan kewajipan bagi kita mengisi setiap masa dengan perkara-perkara yang menjadi redha Allah. Tapi kadang-kadang manusia ni dia suka manipulate kata-kata dia. Bila dia buat satu-satu benda yang di mata kita ni benda tu tak ada manfaat. Di mata kita benda tu buang masa. Bila kita kata tak payahlah duk buat benda ni, tak payahlah duk main benda ni, buang masa saja. Dia habaq apa? Sebenarnya kami tak pernah buang masa. Apa yang kami buat ni ialah sedang mengisi masa. Oh, pandai dia habaq. Mengisi masa, betul jugalah, fikir sekali fikir. Dia buat satu aktiviti tak? Kita anggap aktiviti tu tak ada faedah. Tapi bukan buang masa, isi masa. Kalau buang masa ni memang tak buat apa. Buang lagu tu. Baik. Walaupun demikian, kita nak abad di sini, Allah bagi tahu kita ada 4 benda. Orang-orang yang selamat daripada rugi. Hampir 25 tahun lepas, saya ingat lagi, saya menghadiri satu kuliah tahun 1994, hujung nak masuk 1995. Waktu ni hujung-hujung saya nak berangkat, nak pergi melanjutkan pelajaran di Al-Azhar dulu. Jadi hari-hari terakhir tu saya sempat solat subuh berjemaah di Masjid Pulau Melaka, Masjid Tok Guru lah. Jadi lepas solat subuh tu, Tok Guru bagi tazkirah. Dia bagi tazkirah kebetulan tentang tafsir surah Al-Asr. Dia nak habaq konteks ruginya manusia ni, dia buat hiasan metafora yang dia bagi. Orang yang rugi ni sama seperti penjual ais. Tahu ais ketul itulah, air batu tu, macam orang jual ais tepi jalan. Jadi bila dia beli ais ketul tu, nak habaqnya masa berjalan ni, sama ada air kita tu laku dijual ke tak laku dijual ke, ais tu akan tetap menitik tak berhenti. Orang ramai mari beli pun dia menitik, orang tak beli tak laku pun dia menitik. Masa tu berjalan. Laku tu bermaksud seorang yang dapat memanfaatkan masa tu tentang konteks yang kebaikan pada diri dia. Tapi yang tak laku dia metaforakan sebagai yang tak dapat memanfaatkan masa pada diri dia. Bukan kata kalau air kita laku tu dia pun jadi beku. Oh, sebab laku ni aku kena keras lah, aku tak boleh menitik. Rugi kawan ni sebab air dia laku. Kalau aku menitik rugilah. Tapi hakikatnya waktu tetap berjalan. Sama ada kita buat benda baik dalam hidup pun waktu go on. Sama ada kita buat benda tak ada faedah, benda tak baik pun waktu tetap go on. Jadi ambillah masa kita tadi untuk memerhatikan perkara-perkara yang Allah sebut ni. Tapi sebelum kita pi ayat seterusnya, tengok lafaz selepas inna. Innal insan. Allah sedang berbicara dengan siapa? Dengan manusia. Tetapi bila Allah mengguna lafaz insan, tuan-tuan, kita harus memerhatikan beberapa benda secara teliti di dalam Al-Quran. Bila Allah berbicara tentang manusia, selalunya frasa yang Allah guna akan tertakluk dalam 3 kategori. Kadang-kadang bila Allah berbicara tentang kemanusiaan ini, dia guna kalimah bashar dalam Quran, bashar. Kadang-kadang Allah guna sama seperti surah ini, Al-Insan. Kadang-kadang Allah guna seperti surah yang terakhir, An-Nas. Jadi Al-Bashar juga merujuk konteks kemanusiaan, Al-Insan seperti ayat ni juga konteks kemanusiaan, juga An-Nas juga konteks kemanusiaan. Tetapi bila frasa-frasa ini diletakkan di dalam ayat-ayat kepelbagaian surah tadi, dia mempunyai maksud yang lebih luas. Sebagai contoh, kita ambil kalimah Al-Bashar. Al-Bashar ni Allah sebut dalam Quran sebanyak 27 kali. Kalimah Al-Bashar Allah sebut dalam Quran 27 kali. Dan kalimah Al-Bashar ni, mana-mana ayat yang ada kalimah ni, dia punya fungsi ialah untuk mendefinisikan manusia ini sebagai makhluk biologi. Sebagai makhluk yang memerlukan konteks biologi.
Sebagai contoh, apa konteks biologi yang ada pada kalimah al-bashar? Konteks biologi selalu kita membicarakan manusia ni makan, biologi. Manusia minum, biologi. Manusia memerlukan hubungan, kita kata hubungan kelamin, hubungan seks, perkahwinan, biologi. Manusia suka berjalan, suka mengembara, biologi. Ini konteks yang Allah gunakan pada kalimah bashar. Sebab tu kalau kita rujuk Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 47 tentang kisah Maryam yang didatangi malaikat Jibril. Jibril haba, Allah akan mengurniakan kepada kamu seorang anak. Lalu apa jawapan Maryam? Qalat, Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Maryam menjawab, bagaimanakah aku ni akan mempunyai seorang anak walam yamsasni bashar, sedangkan aku ni belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Maksudnya konteks yang dibicarakan di sini bila Allah guna kalimah bashar dan konteks hubungan perkahwinan, hubungan kelamin yang menceritakan khusus tentang konteks biologi manusia. Konteks perkahwinan. Maksudnya dia jawab, macam mana aku nak boleh anak? Macam mana aku nak boleh mengandung sedangkan aku belum pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, mana-mana manusia. Tapi kalimah yang ditegaskan di sini bashar. Bahkan begitu juga dengan nabi-nabi dan rasul sebelum ini. Bukankah kita selalu disunnahkan membaca surah Al-Kahfi dan tengok pada ayat 110? Apa yang ditegaskan oleh Allah? Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Kalimah yang sama, tak ada ayat yang tertukar, tak ada ayat yang ditambah dikurang. Fussilat ayat 6, Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Sama saja. Kahfi 110, Fussilat 6, itulah yang diberitakan oleh Allah. Katakanlah wahai Muhammad, innama sesungguhnya ana basyarum mislukum. Bila Allah regukan basyarun dengan mislukum, ada 7 ayat dalam Quran. Bila Allah regukan basyarun dengan misluna, ada 6 ayat dalam Quran. Dengan mislukum 7 ayat, dengan misluna 6 ayat. Maksudnya di sini Allah nak bagi tahu Nabi Muhammad juga ada potensi biologi. Sama seperti manusia biasa yang lain yang nak habaq di sini, kalau orang makan, Nabi pun sifat bashar dia, kemanusiaan dari sudut konteks biologi, Nabi pun kena makan. Tak makan, Nabi pun lapar. Nabi pun kena minum. Tak minum, Nabi pun dahaga. Nabi pun kena berkahwin untuk melangsungkan kelestarian zuriat dan keturunan baginda. Dan kita tahu dalam sejarah ramai wanita-wanita yang dikahwini oleh Rasulullah dengan sifat khususiat baginda. Baginda juga berjalan di pasar-pasar. Jadi sebab itulah kalau kita melihat amat-amat tidak logik dan tidak patut bila jawapan yang diberikan oleh penentang para nabi dan rasul dulu, mereka tak mau terima dakwah dalam konteks kenabian dan kerasulan kerana ada persamaan dari sudut bashar ini. Amat-amat tidak logik. Sebab bagi mereka tak ada lebihnya Nabi Muhammad atau orang zaman dulu, tak ada lebih Nuh, tak ada lebih Hud, tak ada lebih Ibrahim berbanding kami, kerana kami makan, mereka pun makan. Kami minum, mereka pun minum. Kami berjalan, dia pun berjalan. Amat-amat tidak masuk sebab Al-Quran letakkan konteks bashar. Bashar dia akan sama potensi dia sebab biologi. Yang tak masuk ialah kita menyamakan konteks bashar dengan perkara-perkara pelanggaran kita terhadap hukum dan perbuatan dosa. Bashar hanya bincang biologi, apa pun dia akan tetap sama. Tapi kita ni jenis mana? Jenis langgar dosa. Nabi-nabi dia maksum, dia tertahan daripada buat dosa. Sama ada sengaja tak sengaja, dosa besar, dosa kecil. Itu beza dia.